Dengan demikian itu, bagaimanakah pendapatmu, wahai Muhammad, akan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan, jadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan yang dia patuhi, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana ketahuinya bahawa ia tempat kufur, yakni ingkar, dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, maksud ditutup pintu pendengarannya dan fikiran hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'aha wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih wa maghfiratihi wa ridwanihi wa husnul khatimah 'inda al-maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'atihi yaumal qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah syamila khairati dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita teruskanlah pengajian kita ataupun bacaan Al-Quran. Talaqi kita muka surat 501 ya tuan-tuan, boleh ambil Al-Quran sebagai rujukan ya. Muka surat 501. Bismillahirrahmanirrahim. Baca serentak dengan saya, sama-sama serentak. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية
kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبعه والاه إلى يوم الدين ما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau tidak dengan demikian itu bagaimanakah pendapatmu wahai Muhammad akan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan, jadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan yang dia patuhi, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana ketahuinya bahawa ia tempat kufur, yakni ingkar, dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, maksud ditutup pintu pendengarannya dan fikiran hatinya, ditutup daripada kebenaran, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya, berlapik-lapik tutup. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah, petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan ditutup pintu hati, ditutup pandangan hidayah. Kalau Allah tutup pintu hidayah, siapa lagi yang boleh buka? Oleh itu, mengapakah kamu wahai orang-orang ingkar tidak ingat dan tidak mau insaf? Afala tadhakkarun? Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Apa jawab dia orang? Jadi Allah suruh tengok dia orang ni yang buat hukum hakam ikut hawa nafsu dia. Dia ikut hawa nafsu, teringin macam ni dia buat macam ni, teringin macam ni dia tukar kuat lain. Siapa dia? Maksud dari sini adalah orang kufar Quraisy yang menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Dia dalam satu riwayat Ibn Munzir dan Ibn Jarir mengatakan bahawa Sa'id bin Jubair berkata orang Quraisy dia orang sembah berhala yang dibuat daripada batu, dia ukir jadi patung, jadi berhala. Daripada dulu batu tu, tapi bila batu tu hancur ataupun dah terhakis, dia tukar, dia buang batu tu, dia ambil batu lain, dia sembah juga batu yang baru pula. Kan pelik tu. Dia anggap itulah Tuhan dia, itulah yang menciptakan dia, itulah. Tapi dia buang campak lantung sampah juga. Dia ambil yang lain, dia ambil yang baru, dia sembah yang baru pula. Apa ni Tuhan ni dia yang tukar-tukar mengikut hawa nafsu dia orang. Jadi itu nampak sangat bahawa Allah dah tutup mata, tak nampak kebodohan dia orang sendiri, tak mau mendengar nasihat sehingga terbuka hidayah untuk dia orang. Allah dah tutup dah. Jadi tuan-tuan, kita ni alhamdulillah Allah buka pintu hati sehingga kita sedar. Kita nampak kebenaran Islam. Walaupun orang tak Islam, dia tak nampak kebenaran Islam. Kita dengar dan kita yakin
hukum hakam akhirat begini-gini, ya kita percaya, kita yakin. Kita yakin. Orang yang tak yakin sebab apa? Sebab Allah belum buka kunci hati dia untuk melihat kebenaran hidayah. Maka mereka ni sanggup sembah, agungkan benda ni, agungkan, puji, puja, sehingga bila benda tu dah buruk lama, dia buang, dia campak tempat lain, dia ambil batu lain pula, buat pula yang baru, ganti tempat tu, sembah yang baru pula. Yang lama tak sembah dah, biar duduk dalam tong sampah, biar duduk dengan longgokkan kotor dan sebagainya. Kata Imam Muqatil, hadis ini turun kepada Haris bin Qais As-Sahmi, salah seorang yang mengejek-ngejek terhadap agama Islam. Dia datang mengejek, apalah kamu sembah benda tak nampak. Dia ngejek Islam. Kata kita sembah benda yang tak nampak. Mana Tuhan kau rupa macam mana? Ini menandakan tuan-tuan, bila orang yang dalam keadaan sesat, dia akan nampak orang yang benar tu adalah sesat, dan dia rasa dia betul. Kita tak boleh ikut pandangan kita dan tak boleh ikut pandangan orang, tapi kena ikut pandangan syariat. Apa yang Quran kata betul, itu betul. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita dan tuan-tuan semua hidayah, sehingga kita tak ragu-ragu lagi dengan Islam kita, dengan iman kita pada Allah, Rasul dan sebagainya. Kita tak ragu-ragu. Walaupun orang lain macam kaum Nabi Musa dulu. Kaum Nabi Musa dulu pernah minta pada Nabi Musa, wahai Musa, buatlah, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Tolonglah buat untuk kami Tuhan, bagi kami senang sembah, nampak, minta dengan dia. Seperti mana orang lain yang menyembah berhala tu ada Tuhan depan dia. Kan? Dia orang sembah berhala, ada Tuhan depan dia. Engkau buatlah Tuhan yang untuk kami punya. Dia minta. Sebab dia, otak dia dah selalu tanggapan dia pada benda tersebut. Dia ingat Tuhan tu kena ada depan, kena boleh pegang, boleh lihat, boleh sentuh. Dia ingat Tuhan macam tu lah, macam dia orang tu, masuk penyembah lain. Maka Nabi Musa tak tunailah mintaan mereka. Nabi Musa kata, kamu menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tak tahu hakikat sebenar. Maka kita alhamdulillah, Allah bagi ketetapan kita dalam hidayah, sehingga kita tak tergugat lagi dah dengan cakap-cakap orang yang bukan Islam. Dia kata tak betul ni, yang betul dia orang. Kita tak tergugat ke sana, tak terikut. Kita tetap, dah, kami tetap yang betul. Sebab Al-Quran Allah turunkan, wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Sejak Nabi Muhammad kata macam tu sampai hari ini, kita berpegang pada demikian. Allah Maha Esa, Allah Maha berkuasa, bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Dan dikatakan wa khatama ala sam'i wa qalbi, ditutup pintu pendengaran dan hati mereka, turun kepada Abu Jahal. Kerana dia satu malam ketika dia tawaf di keliling Kaabah bersama dengan member dia, kawan rapat dia, Al-Walid bin Mughirah. Semua ni geng-geng jahat ni, musuh Islam. Duk tawaf keliling Kaabah. Fatahaddatha fi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duk sembang tentang hal Nabi. Dia cerita tentang Muhammad. Cerita yang tak baik lah, kutuk Muhammad macam ni, dia tu tambah lagi, ini tambah. Abu Jahal kata, wallahi inni la'a'lamu annahu sadiq. Abu Jahal kata, aku nampak macam dia betul, dia jujur, Muhammad ni. Kan? Aku nampak macam dia, demi Allah, aku nampak dia ni orang yang jujur, orang yang betul. Terus Al-Walid Mughirah ni marah dia, bahasa sergah. Kalau kita ni makilah, manda maki juga. Wa ma dallaka ala dhalik. Apa ni kau cakap macam tu? Macam mana kau boleh percaya kata dia tu betul? Kan? Qala ya Aba Abdi Syamsin kunna nusammihi fi sabahu sadiqul amin. Wahai Abu Abdi Syamsin, panggilan pada Mughirah. Dia panggil, wahai bapa kepada Abdi Syamsin, iaitu Mughirah yang sergah dia tadi ni. Dia kata kami daripada kecil lagi, daripada dia kecil tu, kami duk panggil dia orang yang jujur, sadiqul amin, sadiqul amin. Orang yang jujur, orang yang cakap benar, tak pernah bohong dan tak pernah menipu, tak pernah khianat. Itu sifat sadiq al-amin. Daripada kecil lagi kami nampak kebenaran dia. Kami nampak ketelusan dia dalam satu-satu urusan. Falamma tamma aqluh wa kamula rushduh nusammihi al-kadzdzabul kha'in. Dia kata bila dah besar macam ni, daripada kecil kami duk panggil dia orang jujur, orang yang baik, orang yang amanah,
Sampai besar-besar tiba-tiba kami nak kata dia pembohong. Tak jadi, tak boleh nak. Macam tak boleh nak sebut pembohong. Sebab daripada kecil kami percaya dia orang baik. Wallahi inni la'alamu annahu sadiq. Dia terus, Abu Jahal kata, demi Allah, aku yakin dia tu orang yang baik, orang yang jujur. Qala, fama yamna'uka an tusaddiq wa tu'min bih. Maka Abu Syamsin tadi kata pula, kalau gitu, dah kau kata dia betul, dia jujur, pasal apa kau tak ikut agama dia? Kenapa pula? Apa halangan kamu nak ikut Islam, ikut agama dia? Kenapa? Kenapa kamu tak ikut? Dia kata, qala tatahaddatsa anni banati Quraisy anni ittaba'tu yatim Abi Talib min ajli kasrah. Dia kata kerana dia bercakap tentang aku, dia kata orang perempuan nanti aku tak naklah ikut dia, nanti orang cakap apa kat aku. Tu dia. Orang akan kata aku ni pelik pula. Hero-hero, kuat-kuat, pintar-pintar boleh ikut Muhammad. Jadi aku jadi pengikut, bukan aku jadi pemimpin. Kalau dulu aku pemimpin, bila ikut Muhammad aku kena jadi pengikut. Muhammad jadi pemimpin, tak nak. Sebab tu je. Sebab tu je. Dia bersumpah dengan Tuhan berhala dia, Wallata wal Uzza, Wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza, nama berhala, na'udzubillah. Ini taba'tuhu, kalaulah aku ikut dia juga, aku takkan ikut selama-lamanya, aku takkan ikut. Dia sebut, demi disebut nama Tuhan dia, aku tak mau jadi pengikut. Kan? Tu Allah kata, dia dah nampak kebenaran, tapi dia masih tak mau ikut. Ada benda yang halang. Halangan itulah yang Allah Ta'ala sebut. Wa khatama. Allah tutup. Meteraikan. Tutup. Ala sam'ih. Dia dengar orang cakap. Tapi tetap tutup. Tak nak ikut. Hatinya tak nak fikir pada kebenaran. Ini bahaya tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang bila kita dengar tentang kebenaran, yakin dengan kebenaran, tapi masih tak nak ikut, ini satu suasana yang sangat bahaya. Bimbang Allah kekalkan kita. Kita dengar orang nasihat begini, tak nak ikut lah. Bukan dia cakap, contohnya dia tak nak ikut dan sebagainya. Dia nampak kebenaran, tapi masih tak nak, masih berkeras dengan pendirian salah dia, dengan kesombongannya, wal'iyadzubillah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Dia yang cakap dia orang tadi. Dia kata, mana ada Muhammad kata lepas hidup, mati, lepas itu hidup balik. Dia kata, mana ada. Hidup kita sekali ni je. Sekali hidup ni je, mati habis je. Kita akan mati, kita dulu dah mati, lepas itu kita hidup. Hidup sekarang ni. Lepas itu kita akan mati habis. Dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Tak? Bila sampai masa kita anak-anak kecil, dari kecil jadi remaja dewasa, lepas itu orang tua dah mati habis. Itu perjalanan masa. Macam kita kata semula jadi. Orang cakap, ni semula jadi. Kan? Semula jadi kehidupan alam. Lepas muda jadi tua, mati habis lah. Tak ada apa dah. Kan? Ini cakap orang kufar tadi ni, Abu Jahal dengan dengan Al-Walid bin Mughirah tadi. Padahal Allah sergah mereka. Halang cakap mereka tu dengan Allah kata, padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan langsung. Tak ada ilmu langsung. Kita kata bodoh lah. Bodoh. Tak tahu. Tapi nak komen. Nak cakap hal agama. Konon macam dia pandai. Mereka hanyalah menurut sangka-sangka je. Agak-agak dia ikut kepala otak dia fikir macam tu. Dia kata macam ni betulnya. Kan? Sebab dia nampak, mata dia nampak, orang mati tak ada hidup balik dah. Macam mana boleh hidup? Muhammad kata boleh hidup. Tu kebodohan dia orang yang tak nampak kebenaran, yang Allah dah tutup kebenaran. Sedangkan dia orang boleh fikir tentang Nabi tersebut. Hidup tu bukan kehidupan dunia ini, kehidupan yang lain. Hidup di kehidupan yang lain. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan kami, yakni Al-Quran, yang jelas nyata mengenai soal hidup semula sudah mati, tidaklah ada hujjah mereka untuk menolak kebenaran selain daripada mereka berkata, bawakanlah datuk nenek moyang kami hidup semula mereka,
kalau betul-betul dakwaan kamu itu benar. Jadi memang kalau kamu akan cakap, kata dak, selepas hidup ni kita akan hidup balik di kehidupan alam yang lain, pasti mereka akan bawa persoalan yang sama aja. Dia kata kalau macam tu, hidupkan balik tok nenek moyang kami, hidupkan balik tok nenek moyang kami yang dah mati lama tu. Itu dah biasa hujah bodoh mereka. Tapi tak, bukan itu maksud kita hidup balik, boleh hidup balik ke muka dunia ni. Nabi dah sebut hidup di alam lain. Takkan jumpa orang alam lain tu, takkan jumpa di alam kita. Takkan jumpa. Tapi dia orang tetap akan keluarkan hujah, kalau kau dakwa kata lepas mati ni hidup balik, hidupkan balik tok nenek moyang kami yang dah mati tu. Kan? Illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Jadi tak semestinya mampu menghidupkan yang dah mati itu adalah benar. Seperti mana Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita kisah Dajjal. Dajjal ada power, dia boleh hidupkan orang mati. Tapi sebenarnya bukan dia hidupkan orang mati. Tak. Dia hanya jelmakan syaitan, tolong jelmakan wajah mak ayah dia orang yang dah mati, pergi jumpa anak-anak dia orang. Padahal bukan hakikat. Itu rupa macam sihir, dan itu kuasa yang dibuat, yang Allah izinkan kepada Dajjal untuk jadikan bahan tersebut bahan penipu. Nak menipu orang beriman. Itu ujian Dajjal ya Allah tuan-tuan. Ujian yang sangat besar, yang sangat bahaya. Maka sebab itulah kita kena bersiap sedia dengan benteng kukuh agar kita tak terjebak, tak terpengaruh dengan dakwah Dajjal nanti. Jangan. Antaranya amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi, surah Kahfi dan sebagainya, bacaan doa. Dan kita jangan terpengaruh dengan tipu daya yang ada sekarang, yang boleh buat magic, boleh hilangkan orang, boleh macam-macam lah magic kan. Kerana itu adalah salah satu dakwah Dajjal. Nanti dia akan buat cara magic juga. Boleh hilangkan orang, boleh datangkan orang yang dah hilang, yang dah mati. Macam magic juga. Maka kita jangan terpengaruh dengan perkara-perkara demikian. Percaya, yakin dan kagum dengan perkara demikian, takut nanti kita lebih mudah terpengaruh dengan dakwah Dajjal wal'iyadzubillah. Abdullah bin Amru meriwayatkan hadis supaya kita tak mengikut hawa nafsu. Dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, jangan tidak akan beriman seorang di kalangan kamu hatta yakuna hawahu, sehinggalah dia memaksa diri, memaksa nafsu dia ikut apa yang aku ajar. Lima ji'tu bih, apa yang aku bawa, Quran, agama, hukum hakam. Nafsu dia kena ikut aku, kena ikut agama yang aku bawa. Kita ni kadang-kadang nak agama ikut nafsu kita. Kita nak macam ni, kita cari hujah bagi menguatkan keinginan kita sehingga kita boleh buat. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang sesat. Tak boleh. Walaupun kita contoh sahabat dulu, mereka suka pada benda-benda yang pada dalam Islam suka, haram. Contoh suka minum arak. Suka sangat. Tapi bila datang ayat haram arak, tinggal terus, dia paksa nafsu. Bukan tak ketagih dia orang, tagih. Ketagih, terguling-guling. Ketagih arak sebab dah biasa minum. Tapi dia paksa diri untuk lawan, tak nak kerana nak ikut ajaran Nabi. Dia paksa nafsu jahat dia untuk ikut ajaran Nabi. Jangan agama korban, ikut nafsu. Para sahabat dulu, ada yang datang yang memanglah jenayah-jenayah kaki perempuan, minum arak, semua ada zaman dulu. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, izinkan aku. Dia kata, aku ni nak masuk Islam, tapi dua benda aku tak boleh tinggal. Dua benda ketagih aku tak boleh tinggal. Apa dia? Satu, perempuan, maksudnya berzina lah, panggil main perempuan ni. Yang kedua, minum arak. Dia kata, aku tak boleh tinggal. Boleh tak halalkan untuk aku dua benda tu, aku masuk Islam? Halalkan dua tu, aku nak masuk Islam. Nabi tak izinkan, mana boleh. Nafsu engkau kena paksa ikut agama. Jangan suruh agama ikut nafsu engkau. Kan? La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tak beriman lagi kalau dia nafsu dirinya, keinginan dia masih ikut pada benda haram. Teruskan, walaupun tahu benda ni haram, dosa dalam agama, dia buat juga pasal keinginan, nafsu. Berarti dia belum beriman.
Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu kata, sami'tu Nabi yaqul ma ubida tahta as-sama' ilaha abghadu ila Allah min al-hawa. Tidak ada satu benda pun yang dibenci oleh Allah Ta'ala yang menjadi ikutan orang-orang lebih pada hawa nafsu. Maksudnya, benda tu Allah benci orang yang ikut hawa nafsu. Yang dia ikut hawa nafsu lagi. Teringin buat. Dia ikut apa yang dia teringin. Bukan ikut hukum hakam Allah. Boleh memang kita teringin nak makan ni, nasi dengan lauk ni, nasi dengan mi dengan ni. Contoh, kita teringin nasi. Selagi benda tu dalam lingkungan yang halal, tak apa. Lingkungan yang halal. Nak minum air kosong ke? Nak minum air lain ke? Tapi dua-dua tu halal. Okey, boleh pilih. Ikut teringinan tu boleh ikut keinginan. Sebab dua tu halal. Tak terjebak dengan benda haram. Yang maksud ikut hawa nafsu ni, yang terjebak dengan haram pun dia buat. Bab zina, dia teringin nak zina, dia buat, tak kisah hukum hakam. Na'udzubillah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang memikirkan dirinya nanti. Korbankan dirinya untuk agama dan beramal untuk setelah mati nanti. Dia buat ni bukan nak dapat habuan sekarang. Contoh tuan-tuan, Masya Allah berpuasa sunat. Kita tak minta apa habuan pun. Siapa bagi duit kat tuan-tuan kerana puasa hari ni? Tak ada. Kita tak minta habuan. Buat kerana apa? Nak habuan Allah di akhirat. Yang tu yang kita nak. Dunia tak perlu. Siapa tak puji kita, tak peduli kita, tak apa. Tak kisah. Yang penting aku nak buat kerana nak dapat hadiah akhirat. Yang tu beriman. Itu orang yang cerdik. Orang yang pintar, dia memikirkan alam setelah mati. Wal fajiru, dan orang yang jahat, kata Nabi, orang yang penjenayah, man atba'a nafsahu hawa, yang dirinya hanya ikut keinginan dia sehingga terjebak benda maksiat pun dia buat. Kan? Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan nak syurga, nak pahala, berangan-angan nak bidadari lah, nak nikmatan syurga dan sebagainya. Tapi dia duk ikut nafsu ikut jahat, buat benda berjahat. Ini orang bodoh, orang yang jahat, penjenayah, yang tak akan berjaya di akhirat nanti. Masya Allah. 3 perkara, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar berkata bahawa 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. 3 perkara yang membinasakan adalah syuhun muta', orang yang bakhil tapi ditaati. Ikut kebakhilan. Bukan ikut kehendak agama. Kehendak agama buat sumbangan, nafkah, zakat, ini. Tapi kerana dia nak ikut kedekutnya. Sayang duit ni, mana boleh, tak payahlah zakat, tak payahlah sedekah, tak payahlah masuk tabung ke apa, tak payah. Kerana nafsu kedekutnya tu. Ini membinasakan. Harta tu akan membinasakan dia sendiri. Perangai bakhil dia tu, PL bakhil dia tu, sehingga tak membuat benda yang baik, itu akan membinasakan dia dan kehidupan dia. Wahawan muttaba', dan ikut hawa nafsu, apa yang dia teringin buat, tak kira halal haram. Wa dunya mu'tharah, dan semata-mata kerana nak dunia. Buat kerana nak pujian orang, buat kerana nak disanjung, kerana nak disebut-sebut, kerana dapat habuan tu, habuan ni, tak ada habuan, tak nak buat. Wa ijaba kullu dhi ra'yin bi ra'yih, semua orang akan kagum dengan pandangan masing-masing. Yang ni dia kata aku yang betul. Na'udzubillah min dzalik. Itu wa ijabul mar'i nafsu, dia hanya nak menonjolkan dirinya. Wal munjiyat, dan perkara yang menyelamatkan dia adalah khasyatullah fi sirri wal alan, takut pada Allah dalam keadaan dia sunyi-sunyi bersendirian ataupun terang-terang, depan orang ke, tak ada orang ke, tetap dia takut dengan Allah. Tak berani Allah. Ini puasa sunat, puasa kita tuan-tuan, melatih kita takut Allah. Kena gambarkan takut khasyah pada Allah. Sebab tuan-tuan berpuasa, kalau tuan-tuan duduk rumah seorang-seorang, makan tak? Tak, pasal apa tak nak makan? Orang tak nampak pun. Kerana khasyatullah, takut Allah. Ni puasa melatih kita takut Allah. Tak ada siapa pun tengok kita duduk tengah makan. Walaupun kita boleh berlakon, makan kat rumah, keluar main, saya puasa lah, saya nak buka puasa sama lah. Berlakon boleh. Tapi tak, kita bukan nak pujian orang, nak berlakon depan mata orang buat apa? Tak nak. Aku takut Allah. Tak ada orang bersendirian, sunyi-sunyi air depan ni boleh minum sekenyang-kenyangnya.
Tak mau minum. Pasal apa? Takut Allah. Nak jaga hukum puasa kerana dapat fadilat, kelebihan, ganjaran daripada Allah. Ini melatih kita takut Allah Ta'ala. Mudah-mudahan takut Allah ketika kita dalam hal berpuasa membawa takut kita pada Allah dalam hal bab duit, bab muamalah lelaki perempuan. Jangan tak ada orang buat lebih kurang. Ada orang lain punya, kan? Berlakon lain pula. Tak. Yang puasa kau boleh jaga, tak ada orang pun kau tak nak makan. Begitulah bab haram ni. Tak ada orang ke, orang tak nampak ke, orang tak boleh report ke, orang tak boleh tangkap ke, tetap kau jangan buat. Aku tak berani buat. Aku nak ikut agama. Itu khasyatullah. Rasa timbul perasaan takut pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Wal qasdu fil ghina wal faqar, dan kita bersederhana dalam sayang pada harta, guna harta. Waktu kita kaya pun kita guna untuk kebaikan, waktu kita tak ada duit pun kita guna untuk kebaikan. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan bertindak adil walaupun dalam keadaan kita suka maupun dalam keadaan kita marah. Selalunya orang waktu hati tenang dia boleh bertindak adil, tapi bila dia mengamuk, dia marah kat kawan ni, pasti dia tak akan menangkan orang tu pasal aku marah dengan kau. Kalau dia jadi hakim lah, orang ni musuh dia benci, so pasti dia kalahkan orang tu, dia menangkan orang ni. Tu tak adil. Jadi kalau yang menyelamatkan adalah bertindak adil walaupun dalam keadaan kepada orang yang kita murka, tapi dia berhak dapat benda tu, kita tetap kena bagi, kan? Itu antara yang kita boleh menyelamatkan nafsu kita supaya ikut aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Qulillahu yuhyikum, kata jawablah pada mereka Muhammad, Allah yang menghidupkan kamu, kemudian dia yang matikan kamu, bukanlah kerana masa. Jangan kata dah tua dah matilah, dah sakit matilah. Sebab sakit tu yang mati tu, sebab dia tak jaga kesihatan tu yang mati, sebab dia tak makan pil ni tu yang mati. Allahu yuhyikum. Ingat, yang matikan, yang bagi hidup bukan penyakit tu, bukan ubat tu. Allah yang matikan, Allah yang hidupkan. Kan? Cuma itu asbab untuk kita teruskan kehidupan kita. Kena makan. Asbab, bukan penentu segala-galanya. Yang mentakdirkan, yang mengontrol, yang matikan Allah. Ada orang makan cukup, nutrisi cukup, semua cukup, mati juga, kan? Ada orang makan. Ada seorang lelaki di Iran sana. Di Iran, dia ni hidup macam orang sampah. Dia hanya makan sampah-sampah. Orang buang, dia pergi korek-korek, dia makan. Tak, dia bukan nak ambil simpan bersih-bersih, tak. Pisang orang buang ke, nasi basi, benda basi-basi, dia ambil makan. Dia makannya. Dia macam orang gila tak betul sikit. Makan benda tu je. Sampai rambutnya tak terurus, kutu penuh rambut dia, ni semua tak pernah mandi, tak pernah cuci, tak pernah sabun, tak pernah ada. Makan yang kotor sepanjang hayat, berapa puluh tahun hidup dia. Tapi umur dia sampai 80 tahun. Sampai 70-an. 70 hingga 80. Umur dia. Doktor heran. Macam mana dia punya makan tak jaga, tak terurus macam ni, tapi umur boleh sampai situ. Panjang. Hak yang duk jaga, ni tak boleh, ini tak boleh, tak ada nutrisi, tak boleh, nak makan yang ni, vitamin ni. 40, keong juga kan. 30 mati juga. Yalah, bukan kita nak kata tu, tapi sebab takdir Allah Ta'ala. Nah, sebutnya mati hidup kita adalah takdir Allah. Tapi kita tetap kena usaha makan yang baik. Bukan nak suruh makan lebih kurang, tak peduli. Tak, kita makan yang baik, hidup cara yang baik. Tapi keyakinan hati kita tetap Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Jadi Allah jawab pada mereka, bukan waktu masa. Kerana dia dah tua mati ya. Kerana dia dah lama sangat akan habis ya, mati ya. Dah bukan kerana tu. Qulillahu yuhyikum, Allah yang menghidupkan kamu, Allah yang matikan kamu, dan kemudian dia matikan kamu. Kemudian dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat nanti. Dia hidupkan balik, dia kumpulkan balik kamu ni. La raiba fih, tidak ada ragu-ragu lagi dah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi banyakkan orang tak faham, tak tahu tentang sistem kejadian alam Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang ciptakan. Begitulah kehidupan kita yang akan dikumpulkan di mahsyar nanti. Dan bila kumpul tu baru Allah akan bentangkan semua apa yang pernah kita buat dan apa yang kita tinggalkan. Dalam sebuah hadis qudsi,
Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Anak manusia ni menyakitiku, banyak yang menyakitiku. Manusia menyakiti aku. Ini firman Allah. Allah yang cakap, firman Allah. Yasubbud dahr, mereka menghina waktu, menghina masa. Mereka menghina masa. Wa ana dahru, aku yang buat masa tu. Apa dia menghina masa? Tadilah dia kata sebab dah berumur tua dah mati. Kan umur tu masa. Sebab masa dia lama sangat dia mati lah. Kan? Ataupun cuaca, menghina cuaca. Kan? Benci pada hujan, apa asyik hujan ni, banjir, orang banjir, hujan lagi ni, apa ni, tak. Maki pada hujan. Mai panas, maki panas pula. Wa ana dahr, aku yang buat benda tu. Cuaca panas, sejuk, masa panjang, masa mana, sejuk tak sejuk, semua aku yang buat. Aku kata Allah Ta'ala. Wallahu alam, bagi orang azan. Walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun. Dan bagi Allah lah yang memiliki, yang menguasai segala segala lapisan langit dan bumi. Dan ketika berlakunya kiamat, pada saat itulah ruginya orang yang berpegang kepada ajaran ataupun benda yang salah daripada agama Islam. Wa tara kullu ummatin jathiyah, pada hari kiamat nanti kamu akan melihat semua manusia akan melutut dengan cemas. Melutut ni gambaran kata cemas, nak minta merayu supaya selamat. Macam orang selalunya nak minta tolonglah tuan, tolonglah saya susah. Dia melutut, dia pegang kaki, kan? Jadi sehingga hari kiamat salah satunya dinamakan sebagai Yaumul Jathiyah, hari melutut. Nama hari kiamat sebab semua orang melutut nak merayu semua. Nak merayu supaya selamat. Yang belum tahu dia selamat tak selamat pun dia merayu, melutut, tolonglah, bantulah kami, selamatlah kami. Jadi kecuali orang yang dunia dulu penuh dengan perasaan takut pada Allah, tak berani buat ni pasal apa? Takut Allah. Orang tak nampak pun, tak, saya takut Allah, tak berani. Walaupun mulut tak cakap pada orang, tapi saya tak nak buat. Pasal dalamnya dia kata, aku takut Allah, takut azab Allah, takut bencana. Orang yang banyak perasaan macam tu di dunia, tak berani buat ni, takut. Nak buat juga sembahyang, nak jaga juga puasa dia. Kenapa? Takut Allah. Yang ada perasaan takut ni, di akhirat dia tak takut lagi dah. Dia tak menggeletar macam orang lain. Tak melutut-lutut kerana takut seperti mana semua orang lain yang melutut-lutut dan takut minta keselamatan daripada Allah Ta'ala. Dia tenang. Nabi kata seorang ni tak akan berkumpul dua kali perasaan takut dan dua kali perasaan aman, nyaman, aman. Maksudnya kalau dunia tu penuh dengan takut Allah, tak berani, takut Allah, tak berani, takut agama, takut Allah. Maka di akhirat dia aman, tak ada perasaan takut langsung dah. Allah bagi tenang, mati yang tenang. Sebab tu kita tengok orang yang ni, Masya Allah bila mati manis muka, nampak ketenangan pada dia. Kita nampak lah. Tapi memang hakikat yang dia dapat adalah benda yang menenangkan dia. Tapi orang yang dunia lu tak pernah perasaan takut, nak buat ikut suka dia, bantai je. Halal haram tak kisah, buat je. Siapa berani tegur dia buat je. Tak ada siapa boleh tangkap dia hantam je. Yang penting dunia lepas, kan? Tak kisah, tak takut, kan? Maka di akhirat nanti tak ada aman dia tak ada aman. Dia tak akan aman. Mati perasaan takut, masuk dalam kubur takut pada Allah, takut pada azab, merayu-rayu takut pada azab, Allah tak akan bantu, tak akan tolong dia. Yakhsarul mubtilun wa tara kullu ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum. Semua umat, semua individu akan dipanggil, dibentangkan amalan dia pada hari tersebut. Semua nampak. Yang kata di mahsyar baru nampak dia punya jahat dosa berapa banyak. Masuk dalam kubur nampak dah. Masuk dalam kubur dah tahu dah. Dia ni neraka ke syurga. Tahu dah. Tapi untung sampai satu masa sebelum bangkit di mahsyar, Allah ampun dosa dia. Untung lah tu. Dia beruntung lah. Dapat keampunan. Mungkin keampunan tu datang dari istighfar si anak dia. Istighfar orang yang tolong dia. Istighfar di tempat yang contohnya masjid ke yang dia sedekah dulu. Adalah jahat jin aprik dia pun. Jahat-jahat dia pun dia bina masjid. Mungkin itu ikhlas. Itu membantu dia jadi pengampunan dosa dia. Boleh jadi. Kalau tak, ke depan lepas mati bangkit di mahsyar, lagi dahsyat.
Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ni tengok buku amalan kau. Sekian amalan baik, sekian amalan buruk. Nampak banyak amalan buruk banyak. Hari ni kami akan balas kamu apa yang kamu buat dulu. Hadza kitabuna. Inilah kitab suratan takdir yang dituliskan oleh malaikat yang memberi keterangan kepada kamu. Ni malaikat yang tukang catat ni ada ni. Dia tukang tulis ni. Dia akan menjelaskan apa yang kamu buat dulu. Buku tu akan jelaskan. Karena sungguhnya kami telah perintah malaikat menulis segala apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Tak ada satu benda pun terlepas, terlupa, terpadam dengan tak sengaja. Tak. Semua yang dah buat ada rekod. Tak ada terpadam rekod. Semua list ada. Allahu Akbar, tuan. Setiap detik yang terlintas dalam fikiran kita ada catatannya. Terlintas benda yang tak baik. Ada. Kalau tak buat benda yang baik sehingga memadamkan benda tu, tercatat dosa. Kalau kita lepas tu istighfar, astaghfirullahalazim, sembahyang ke dan sebagainya, terpadamlah hal-hal berdosa kecil. Hal dosa besar takkan, kecuali melalui proses taubat. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, fa yadkhiluhum rabbuhum fi rahmati, pasti Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya. Dzalika huwal fawzul mubin, itu kejayaan yang sebenar. Walaupun dunia dulu orang nampak dia gagal, tak ambil rasuah, hidup susah, kereta yang buruk je, tak beli yang orang lain, mewah-mewah daripada sumber yang haram. Orang dia hidup sederhana, orang lain mewah-mewah dia sumber yang haram. Tak kisah, haram tak haram ambil je. Orang tuduh dia yang bodoh. Bodohnya engkau tak ambil benda ni. Tengok kau hidup susah. Tapi Allah sebut zalikal fawzul azim. Di akhirat dia dapat yang selamat, syurga, rahmat Allah. Maka ini sebenarnya kejayaan yang agung yang kamu patut idam-idamkan. Bukan kejayaan yang sementara dunia tu. Sanggup haram pun ambil semua. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum. Adapun orang kafir, afalam takun ayati tutla alaikum, disergah kepada mereka, ditemplak, ejek pada dia orang. Bukankah dulu ni kami dah datangkan ayat Al-Quran dibacakan untuk kamu supaya kamu dapat peringatan? Kamu dengar kan? Tak dengar ke? Kan? Lalu kamu sombong, takabur, tak nak ikut, serta menjadikan kaum yang sentiasa melakukan kesalahan. Kamu lebih gembira, seronok dengan maksiat yang kamu buat. Kamu kekal dalam maksiat. Kami dah datang dah orang bagi keterangan ayat Al-Quran dan sebagainya. Allahu Akbar. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha, dan apabila dikatakan kepada kamu sungguhnya janji Allah, yakni janji Allah apa? Allah akan balas benda yang baik dengan kebaikan. Allah akan balas benda yang perbuatan jahat dengan azab-azab. Itu janji. Dan bila dikatakan kepada kamu sungguhnya janji Allah, iaitu memberi balasan yang setimpal, adalah benar, dan hari kiamat pasti datang. Tak syak lagi, pasti. Kamu jawab, kami tak mengetahui apa dia hari kiamat itu. Kami hanya mengira kemungkinannya sebagai sangkaan jua. Ini nak melepas dirilah. Oh ya ke? Silap mah. Kami ingat Muhammad cakap bohong je. Ingat Muhammad cakap merapu je. Tak tak. Semua apa yang disampaikan tu Allah akan ungkit. Boleh bukankah kami dah hantar guru, kami dah hantar pendakwah, kami dah hantar Al-Quran, kamu dah belajar. Ini juga tuan-tuan, tanda bahawa kita wajib untuk mencari dan mengetahui hukum hakam dan ilmu. Orang yang tak tahu, apa dia jawab? Lah, ya ke benda tu betul, kami tak tahu pun dulu tak belajar. Kena hantam pula pasal tak belajar. Kena siksa sebab tak mau belajar, tak mau dengar, tak mau menadah telinga untuk mendengar peringatan daripada Al-Quran dan hadis. Orang yang menuntut ilmu. Sebab tu para ulama, alim macam mana pun, mereka nak supaya mereka mati dalam keadaan menuntut ilmu. Dia mengaku dia penuntut ilmu lagi. Walaupun dia ulama besar, alim, tok guru besar, dia kata saya penuntut ilmu. Supaya mungkin orang nampak dia lengkap ilmu, tapi banyak lagi ilmu Allah yang dia tak tahu. Sebab tu dia masih nak cari lagi, masih nak belajar lagi. Dia tak mau mendabik, aku dah alim, aku dah cukup lengkap ilmu aku, tak payah belajar lagi dah. Ini syaitan, tuan-tuan. Yang dia kata aku tak payah belajar lagi daripada Adam. Buat apa aku nak belajar daripada Adam? Adam buat daripada tanah, aku daripada api. Aku dah banyak ilmu dah. Ini ilmu syaitan. Adapun ilmu orang beriman, ya, saya masih nak menuntut, saya masih nak cari, saya masih ada kekurangan. Jadi sebolehnya kita semua juga ada perasaan demikian, nak cari ilmu. Alhamdulillah di masjid, tuan-tuan, Masya Allah, di masjid kita Al-Falah, majlis ilmu meriah,
Bila-bila masa semua ada waktu untuk kita belajar ilmu, ambil peluang tuan. Jangan tak mau ambil peluang untuk belajar ilmu, na'udzubillah min dzalik. Nanti akan dicerca oleh Allah Ta'ala, akan dihina. Tidakkah kamu mengetahui, bukankah Quran dah datang pada kamu? Bukankah Rasul-Rasul telah datang pada kamu melalui alim ulama'nya? Maka apa nak jawab? Sedangkan dia tak mau mencari ilmu dan tak mau memecahkan kejahilan dia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang yang beriman dan beramal saleh dan sentiasa mencari rahmat Allah, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtimna bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن ساءت مستقر مقامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم.